Abang paling lama bercinta bila? 9 tahun paling lama. Dan itu adalah my last relationship. Okay, actually relationship kita orang sangat-sangat baik. Walaupun dia lebih berumur, dia 57, I 47, dia 57. Yelah, okay. Dan sampai sekarang walaupun kita orang dah break up, sebab kita orang break up pun sebab masing-masing ada masalah. Saya ada masalah saya, dia ada masalah dia. Dia kata macam kita tak mampu nak memberi kebahagiaan pada, saya tak mampu nak beri cukup kebahagiaan pada dia, dan dia pun sama, vice versa. Jadi kita orang terpaksa ambil keputusan, okay lah, let's kita break up secara baik. But dia janda, umur anak dia 18 tahun, dan sekarang ni anak dia dah 28 tahun. Dia ada 2 orang anak. Sampai sekarang saya anggap anak dia sebagai macam anak saya sendiri juga. Sampai sekarang kita orang close, termasuk dia punya cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan anda kembali bersama saya Sudirman Muhammad Tahir dalam Confession Bilik Gelap. Dan istimewa minggu ini saya hadirkan seorang tetamu yang saya kira cukup istimewa, orang yang cukup dikenali, cukup berpengalaman, yang saya kira boleh kategorikan sebagai legenda tanah air kita juga. Orang lama kita, senior kita dalam industri ini, Tony Yusof. Apa khabar bang? Khabar baik. Cakap je tu, tak apa. Okay, tak payah cakap orang lama. Ya, orang lama lah kan? Tak cukup lama sebenarnya. Dia okey lah, I berada dalam industri ni pun dah 20 tahun. Lama. Tak, masalahnya pelakon ni dia kerja 5 tahun je. 15 tahun tu menunggu. So dia nampak je macam 20 tahun. Menunggu job. Menunggu job. Menunggu kat set. Dalam 20 jam bekerja tu, dia mungkin bekerja 2 jam je tanya. 18 jam tu menunggu. Jadi kita orang adalah waiter sebenarnya. Begitulah lumrah sebagai anak seni abang Ya, tapi kita kena terima lah, sebab itu dia punya teritori lah. Kalau kita nak buat kerja ni, kita kena tahulah apa yang nak kena menghadap apa semua. Sebelum kita berborak, kita nak kongsi, kita nak korek-korek cerita daripada Tony Yusof kan. Ya, saya 20 tahun dalam bidang lakonan sebagai seorang pelakon sebelum, dan pernah menceburi dalam bidang teater juga kan, hosting dan sebagainya. Nak tahu macam mana boleh terlibat ataupun terjun dalam bidang seni ini? Pada usia berapa? Pada usia 27, tahun 2004. Jadi tahun ni genap 20 tahun. Betul. Okey, sebenarnya secara kebetulan sangat, secara tak sengaja. Sebab saya dilahir dan dibesarkan di kampung, di Sarawak. Kampung saya terletak dalam lebih kurang sejam daripada Bandar Kuching. Jadi sebagai orang kampung yang dibesarkan di kampung, kita tak akan terfikir nak jadi seorang pelakon. Tak pernah ada tidak didedahkan. Tidak didedahkan, dan kita tak pernah ada cita-cita itu. Contoh orang macam tu. Jadi kita cuma diasuh untuk belajar dengan rajin supaya kita boleh pergi ke universiti untuk sambung belajar, dan kemudian keluar kerja apa yang kita belajar, apa harap-harapnya macam tu lah kan. Jadi saya keluar sambung belajar dulu. Lepas SPM saya belajar, sebenarnya saya minat lukis tau. Okey. Jadi sebelum result SPM keluar, saya memang nak masa tu kalau kita memang tak mampu lah nak pergi sekolah-sekolah private. Jadi sekolah-sekolah yang kita mampu, dan pada saya yang ada fine art, sebab saya memang minat seni lukis. Cuma saya masa kat sekolah dulu, saya terpaksa dialihkan ke science stream. Dan tidak dibenarkan untuk mengambil pendidikan seni, which I think is very, macam ada kesilapan sikit dalam sistem tu. Ada benda yang tak sepatutnya. Student ni bagi pilihan. Walaupun dia science stream, kenapa tak boleh ambil? Kenapa tak boleh ambil pula pendidikan seni? Macam kita minat, benda yang kita nak buat apa. So after my SPM results keluar, BM tak kredit. Korang tak boleh relate kan? Science stream tu kredit ke tak? Science stream yang science subject semua kredit. BM saja tak kredit. Tapi korang boleh relate ke? Bukan korang muda sangat ke? Zaman korang dah tak ada main kredit. Kita main A. Itulah. Kita main grade. Nampak sangat tua. Jadi masa zaman saya, dia perlu untuk nak masuk ke universiti kerajaan, universiti umum, kena kredit BM lah. Betul. Dan masa tu BM saya mungkin disebabkan sebab kita berbahasa Malaysia ni dekat sekolah saja. Dekat rumah kena bahasa logat dia, daerah. Selain daripada bahasa saya sendiri, which bahasa is Inggeris. Bidayuh. Actually Bidayuh is my first language. And then kalau kita orang cakap bahasa Melayu pun, kat Sarawak dia ada versi bahasa Melayu dia yang lain daripada sini. Dia bahasa Melayu Sarawak, which is entirely different. Lain langsung daripada bahasa Malaysia yang bahasa kebangsaan kita lah.
Jadi saya punya nak praktis bahasa Malaysia tu macam agak kurang. Jadi disebabkan itulah saya tak dapat kredit dalam VM. Pemahaman saya sangat-sangat lemah dan ke laut. Jadi saya sedih sangat pada masa tu sebab saya dah tahu bila BM kita tak kredit ni, kita tak boleh masuk UiTM. Jadi saya dah pasang, dah tak hajat nak receipt SPM Julai paper masa tu. Tak tahu zaman sekarang ada ke tak. Budak sekarang korang mesti tak boleh relate kan. Ulangan ada. Zaman kita orang ada Julai paper tau. Nama dia Julai paper sebab dia buat bulan Julai. So saya dah apply apa sebentar, dah nak tunggu. Kebetulan saya pun tak tahu kenapa, mungkin ada glitch in the system ke, ada ni. I dapat, sebab kita apply juga walaupun kita tahu kita tak boleh, kita apply juga. Kita apply juga. Nak mencuba. Masa tu menerusi UPU, Unit Pendidikan Universiti. Betul. Masa tu belum ada internet. Zaman korang dah ada internet. Dulu kena hantar borang. Dan saya tiba-tiba satu hari tu saya dapat surat formal yang besar tu. Surat untuk terima terima kita, Universiti Melaya. Dan masa tu dia terima untuk sebagai student matrikulasi. Jadi okeylah, kita masuklah. Jadi yalah, dah kot. Lah. Jadi saya last batch buat 2 tahun matrikulasi tau. Jadi masa tu, lepas 2 tahun tu saya dapat pilih lah nak pergi ke bidang apa. Bidang apa. Jadi saya pilih bidang yang paling dekat dengan seni, which is seni bina. Sebab UM tak ada kesenian masa tu. Tak ada bidang seni lah. Tak ada jurusan seni, pure seni. Sekarang ni je baru ada macam kebudayaan. Zaman saya tak ada. Jadi saya masa tu pun saya belum terdedah pada teater dan sebagainya lagi. Jadi saya ambil bidang seni bina dan saya graduate. Dan saya keluar bekerja dengan gaji yang sangat haram sekali. Walaupun fresh graduate, gaji dia teruk lah. Masa tu kita duduk di KL. Tahun tu tahun berapa bang? Tahun 2001. 2001. Gaji saya 1,600 je tau. 1,600. Sebagai fresh graduate fresh graduate. Dan saya dapat tahu daripada sini saya bekerja pun, increment tak akan berlaku secara mendadak. Dia akan lepas tahun mungkin naik 100 ringgit. Okey lah, 1,600 Masa tu saya sewa bilik. Harga bilik saya RM350 sebulan. Tu baru sewa bilik, bukan sewa rumah. Lepas tu saya beli kereta, first kereta saya Proton Iswara. Saya kena bayar RM650 sebulan. Dah RM1,000 dah gone dah. Tinggal RM600 untuk kita nak makan, minum, bayar bil api, bayar bil itu ini, segala bil lah kan. Lepas tu takkan kita tak nak berrekreasi sekali-sekala kan. Jadi itu saya punya dilema pada masa tu. Dah start kerja tapi masih lagi pinjam duit mak, minta duit mak. Macam nak tampung bulan-bulan. Sebab memang tak mustahil. In fact my mum ada suruh I balik Sarawak masa tu. Baliklah Sarawak, senang sikit kalau kerja. Duduk kat kampung senang sikit walaupun gaji kecil. Tapi dah rumah kat kampung. Makan dah jimat, tempat tinggal dah jimat. Tapi kita sebagai orang yang datang ke KL ni, kita rasa macam kalau aku balik, maknanya aku dah mengaku kalah. Aku nak try juga KL ni. Kita orang kampung kata apa pula Orang kampung kata apa pula. Ya. Tapi saya sebenarnya dari segi ego ke apa, tak, dia bukan ego. Saya nak buktikan pada diri sendiri yang saya boleh lakukan walaupun dengan cabaran-cabaran ni. Rintangan-rintangan yang ada di depan ni, saya cuba juga. Saya kata mungkin ni bukan bidang saya lah. Apa kata saya try. Masa tu saya dah try. Sebab bila masalahnya kita dah ada satu sijil yang sangat-sangat very specialized. So susah kita nak masuk bidang lain sangat. Dan apa yang boleh masuk masa tu jadi sales and marketing punya exec kejap, jual itu ini. Lepas tu jadi cabin crew sekejap. Dan masa saya masih bekerja tu, saya dilamar secara tak sengaja, secara memang random. Saya tengah makan dekat satu kedai mamak masa tu. Dan ada seorang orang ni datang kata, Encik pernah pergi buat casting tak? Pada masa tu saya datang dari background architecture. Kalau casting dalam kepala otak saya maknanya concrete casting. Betul. Metal casting. Benda-benda construction punya casting. Casting tak bukan. Ni casting macam audition. Tak pernah. Audition untuk kita orang ada satu office untuk kita orang agensi untuk iklan tau. So kalau abang habis lunch nanti boleh datang singgah kejap ambil profile shot apa semua. So saya pergi ambil profile shot dan dia suruh kita audition untuk satu iklan mendatang. Seminggu kemudian dia call. Masa tu tak ada social media. Jadi sebenarnya apa ni orang semua call je kan.
So dia call, dia kata okay, abang dah dapat klien suka abang ni, boleh tak? So I dapat my first job masa tu tahun 2003. Okay. Jadi saya masih lagi bekerja, cuma mungkin sebulan ke 2 bulan sekali dapatlah job iklan, shooting sehari 2 hari, sebagai duit yang sebagai side income dia okey lah, Duit poket. duit poket kan. Dan kita boleh je time kita kerja tu kita ambil MC, you know, kalau sebab dia akan bagi tahu kita bila hari shooting awal, dan kita dapat blog, dan kita yalah ambil MC dan sebagainya. Dah boleh plan. Okay, so lepas tahun lebih macam tu, ada satu iklan saya di mana dia punya storyline sangat-sangat romantik. Cerita dia saya sebagai suami yang baik bagi hadiah secara surprise my wife lah. Dia iklan cat, tak silap saya, iklan cat. So anyway, so story dia sangat-sangat romantik, dan itu iklan yang pertama di mana saya ada close up muka. Okay. Dan pada masa tu seorang director bernama Kabir Bahtiar. Okay. Dia nampak saya dan dia terus suruh orang dia call saya lah. Masa tu orang tengah casting untuk filem cinta. Bukan. Sebelum cinta lagi tau. Oh. So masa tu orang tengah casting untuk drama series Astana Idaman. Musim kedua. Okay. So diorang tengah nak cari line up yang baru lah. 2004 kan? Ya. Yeah. Okay. 2004 bulan 3 saya ingat lagi bulan 3 2004. Dan saya pun pergilah. Dan saya casting, seminggu kemudian dia kata, okay, you dapat role ni. Saya cakap, wow, okay, cun. Tapi masa tu kita ada dah start kerja, so macam, jadi umur saya dah 27 masa tu. Dan cara kita berfikir pada umur macam tu, okay, benda ni datang bukannya senang nak datang. Betul. Apa kata saya try ni, walaupun saya tak tahu dia boleh tak ada asas time tu. Tak ada asas pula tu, dan kita tak tahu dia sustainable ke tak lagi. Tapi saya fikir macam okay, aku dah 27. Kalau aku tak try ni, aku takut aku menyesal kemudian. Dan aku bagi diri aku macam target aku sampai 30 lah, kalau nak try benda sampai 30. Cecah 30 tu mungkin dah takut sikit nak try macam-macam kan. So okay lah, saya try. Dan so far, I mean, nak kata tak ada cabarannya, memang banyak sebab seperti saya cakap tadi, kita tak ada social media pada waktu tu. Jadi susah kita nak promotekan diri kita. Jadi cara kita promote adalah literally kita kena sekali-sekala, kalau kita dapat kena PM, kena producer, kita call, hi, kita kena macam, hi, saya ni boleh tak, abang kalau ada job tak, saya tengah baru lagi, boleh. So kita kena buat macam tu. Kena literally macam door to door salesman lah masa tu. Kena jual diri kena jual diri. Dan saya start tanpa manager. Okay. Ada baik buruknya. Yang baiknya, saya belajar banyak benda dalam masa 2 tahun pertama tu. Jadi yang buruknya pula, kita terpaksa terkial-kial, kita tak tahu, sebab tak semestinya kita tahu jalan dia, selok belok dia kan. Jadi kalau ada manager tentu dia membantu, tapi cuma kita tak tahu selok belok untuk nak mencari manager pun tak tahu. Betul. Cuma saya rasa, walaupun saya tak ada asas, tapi saya rasa mungkin disebabkan apa yang buat saya beruntung adalah saya seorang movie buff daripada sekolah lagi. Jadi saya memang suka tengok movie. Saya memang seorang movie. Saya suka baca novel. Saya suka cerita. Jadi dari situ mungkin benda tu macam dah secara tak langsung menanam minat kita dalam berlakon. Jadi apabila diberi peluang tu, kita macam wow. Okay. Dan saya start masa tu penghujung-hujung film kamera yang masih lain perasaan dia masa tu. Sebab masa saya buat iklan, pakai filem time tu. Masa saya shoot iklan pada masa tu semua guna filem. Jadi itu yang buat saya, mungkin disebabkan iklan pertama saya, di mana saya pertama kali dalam hidup saya berada di dalam satu set iklan yang begitu mewah, yang ada bajet. Iklan masa tu lain. Sebab kita iklan, banyak buat iklan yang untuk produk-produk international. Jadi kat film kamera kat sini, set dia besar, 2 hari punya shoot. Dan macam benda tu buat saya macam dah jangkit lah. Dan macam okay guys, kalau boleh, I want to do this for the rest of my life lah. Tu yang buat saya macam nekat untuk teruskan kerjaya. Ketagih lah. Dia start daripada situ. Dia macam job dia punya kerja pula fun. Lepas tu dia macam kita rasa macam serasi. Kita rasa macam wow. Yelah, dalam fun tu kita jumpa kita punya passion pula. You know, macam wow,
ni kalau aku datang, dah lah aku datang buat kerja yang suka, lepas tu aku dibayar pula. Macam, that's a no-brainer lah. Amount yang mungkin tak terfikir ketika itu kan? Tak terfikir. Jadi macam, wow, okay, ni macam satu surprise yang macam best. Yang macam, okay. Tapi macam saya cakap tadi, untuk 2 tahun pertama tu memang ada ups and downs lah. Memang ada, okay, macam, yang buat saya confident nak teruskan masa diberi peluang untuk Astana Idaman tu, sebab dia punya shooting akan mengambil masa 3 bulan. Kontrak saya 3 bulan, jadi at least 3 bulan tu ada kerja. Ada kerja tetap. Dan di masa 3 bulan tu saya dah tekad untuk macam, okay, dalam kita kena cari job sendiri. Sebelum job ni habis, kita cuba tanam jalan, kita buat jalan tu untuk job-job lain. Job-job lain. Jadi itu cara saya, itu saya punya modus operandi pada masa tu. Jadi pada tahun mula-mula tahun 2 first 2 years tu, dia macam 3 bulan ada job, lepas tu sebulan tak ada, 2 bulan tak ada, lepas tu sebulan ada job, ada sitcom, okay, lepas tu 2-3 bulan tak ada. Jadi selepas tahun buat TV dan ada filem masa tu juga, filem apa Kejap, kita kembali kepada filem kemudian. Sebab biasanya orang akan bermula daripada asas teater. Betul. Daripada teater ke TV, daripada TV baru filem. Saya lain, saya start daripada iklan ke drama, TV, ke drama, ke filem. Masa tu saya ada buat filem apa tajuk filem tu, di Ambang Misteri. Anyway, saya tak nak cakap pasal filem tu sebab dia macam banyak benda saya tak perhati pasal filem tu sebenarnya. Dia punya kontrak, kita fikir masa tu kita senang kena tipu lah, sebab dia punya kontrak kononnya bukan untuk filem. Kontrak asal dia contohnya untuk DVD. Time tu ingat tak? Ya, DVD. Zaman DVD. Tapi kita dah sign untuk DVD, tiba-tiba dia tukar, keluarkan filem pula. Jadi tak adil lah. Tapi tak apa, itu salah satu caranya kita belajar. Jadi saya halalkan je lah ketidakadilan itu kan. Tapi tak apa. Jadi lepas tahun buat TV dan filem sikit, saya cakap, okay, saya kalau time tak ada job selama sebulan 2 bulan tu, macam apa kata saya gunakan masa tu untuk benda yang berfaedah, contohnya untuk mengasahkan lagi bakat saya, ataupun belajar lagi lah, sebab kita masih kita masih lapar untuk nak belajar. Sebab kita sedar yang kita belum cukup pengalaman. Okey, cuma saya bernasib baik sebab masa Astana Idaman tu sebenarnya itu satu projek yang sangat-sangat bagus untuk saya sebagai orang yang baru, sebab saya digandingkan dengan orang-orang yang time tu. Masa tu line up dia arwah Hani Mohsin, betul, Azhar Sulaiman, Fauzi Nawawi, Abang Jaluddin Hassan, dan Syarudin Tambi, Rozi Osman, siapa lagi, ada ramai kan, Syarul Samad, dan macam jadi mereka ni telah, dan saya bernasib baik sebagai orang baru. Biasanya kita dengar banyak cerita kalau orang baru selalu kena bully ke apa. Tak, saya tak tahu kenapa, tapi saya tak pernah kena bully walaupun sebagai orang baru. Dan mereka ni anggap macam bro, mereka macam embrace saya, welcoming lah. Welcoming sangat-sangat. Saya masa tu kita tak tahu, sebab kita tak pernah dengar cerita yang budak baru kena bully. Jadi ada baiknya di mana sebab kita dah tak expect benda yang jahat, benda yang tak baik. Jadi kita pergi dengan sifat optimistik setiap kali kita pergi set. Dan mungkin benda tu membantu mereka di sekeliling saya untuk menerima saya dengan lebih baik, sebab saya tak pernah datang dengan vibe yang negatif. Kita datang dengan happy, sebab kita pun masuk set dengan happy. Walaupun berlakon ni satu kerja yang sebenarnya susah, tapi bila kita minat, yang susah enjoy je. Kita minat. Sebab saya memang secara semula jadi saya minat dia punya proses. Dia macam satu benda yang macam, wow, kenapa aku tak awal-awal terdedah pada benda macam ni, macam, walaupun terpaksa menunggu lama kat set. Tapi okay, saya time menunggu tu, saya menggunakan time menunggu tu untuk berborak dengan yang lain-lain, pelakon-pelakon lain yang sedang menunggu juga. Jadi masa itulah kita menimba ilmu. Saya tanya, bang, apa ada advice tak untuk saya, sebab kita baru berlakon. Jadi macam Datuk Jalal ada bagi advice ni sikit, arwah Hani Mohsin masa tu ada bagi advice ni sikit, Azhar Sulaiman. Sampai sekarang saya best friend dengan Azhar, dengan Fauzi Nawawi sampai sekarang lah. Kita macam, jadi mereka membantu saya sangat-sangat, dan saya berterima kasih sampai ke hari ini, sampai ke hujung nyawa saya. Dan mereka, okay, daripada 10 orang yang bagi kita advice, masing-masing ada advice masing-masing, dan masing-masing punya advice adalah valid. Sebab ini advice yang diambil daripada pengalaman mereka
lain-lain individu, lain pengalaman, betul tak? Betul. Dan mereka ni okay, macam seorang ni bagi saya advice macam ni, 10 orang bagi saya advice yang berlainan, tapi semua yang membantu. Jadi saya ambil advice yang kesemuanya sekali dan saya cuba cantumkan dan cuba tengok apa yang sesuai untuk kita. Jadi itu proses yang sangat berharga dan saya sangat bernasib baik sebenarnya. Sangat-sangat bernasib baik. Sebab selepas tu baru saya dengar banyak cerita pasal budak baru kena bully dan sebagainya. Wow, how lucky was I? Macam aku tak pernah kena bully walaupun budak baru masa tu kan, macam beruntung. Beruntung, sangat-sangat beruntung. Mungkin disebabkan saya start pada umur yang agak matang. Saya bukan start pada umur yang budak hijau, yang 18 tahun ke apa ke, you know. Jadi apabila mereka jumpa saya umur saya dah 27. Dah kira macam tak ada lah nak kata tu budak kan. Tapi tak juga budak. Orang yang boleh menerima teguran, boleh menerima pengajaran. Jadi saya mengambil semua ni dengan open mindedness, you know. Betul. Dan benda tu membantu saya fikir balik. Masa tu saya tak sedar, tapi kita fikir balik, wow, nasib baik. Sebab benda tu yang membantu saya sehingga ke sekarang sebenarnya. Abang, perjalanan saya kira cukup panjang kan, dengan latar belakang mengata tadi orang kampung lah orang kata kan, yang tak ada background dalam bidang seni. 2 tahun mencari tapak dalam bidang seni. Dan selepas itu saya kira dah nama Tony Yusof pun dah dikenali kan bila keluar filem dan sebagainya. Terkejut tak kali pertama mungkin bila mana nama Tony Yusof meletup, kemudian gosip-gosip pula muncul kan, cerita-cerita panas. Itu datang dengan teritorinya. Macam saya cakap tadi, kita dah tahu. Sebab bukan orang paksa pun kita masuk bidang ni. Jadi bila kita masuk bidang ni, kita kena terimalah ini semua tempias-tempias daripada apa yang kita buat. Dan kita pun bukannya Nabi, kita pun bukannya orang yang sangat-sangat baik. Yalah, sebagai manusia ada je kita pernah tersalah silap dan sebagainya. Manusia. Saya terus terang saya cakap, saya bukannya orang yang, kita cuba menjadi seorang yang baik, tapi kadang-kadang tersilap langkah, kadang-kadang terseliuh, you know. Jadi benda tu kita ambil sebagai apa, iktibar, you know, untuk memperbaikkan diri kita selepas ni. I think life is a journey whereby we keep trying to improve ourselves lah. Abang kali pertama dapat tempias kontroversi ketika itu, ingat lagi tak? Untuk saya sendiri punya sanity, saya terpaksa benda-benda yang negatif tu saya akan lupakan, saya akan cuba lupakan. Walaupun susah nak lupakan sebab orang akan keep reminding us. Ibu ingat macam, alamak aku dah lupa dah benda tu, kenapa aku ingat aku balik. Tapi tak apa, benda tu macam kita ambil sebagai pengajaran lah, supaya kita tak kalau boleh kita tak mengulangi benda tu kan. Rasa yelah, mungkin terkejut lah kan, yalah tak pernah melalui fasa sebegitu. Ya. Tapi kena hadap soalan-soalan daripada reporter. Saya dah conditionkan diri saya sebab saya tahu sebab saya antara kawan yang berharga pada saya pada masa tu adalah seorang bernama Zainal Alamgade. Dan beliau juga ada berlakon dalam cerita Astana Idaman. Dan in fact tema lagu untuk Astana Idaman adalah lagu beliau. Dan saya bernasib baik sebab saya dapat berkawan rapat dengan beliau. Sebab beliau daripada bukan saja artis masa tu, beliau juga adalah seorang reporter, seorang jurnalis. Betul. Untuk Malay Mail. In fact, my first best article sebagai seorang baru yang keluar daripada beliau. Jadi saya berterima kasih sampai ke hujung nyawa saya akan I'm grateful for dia punya apa yang dia buat untuk saya. Berita-berita ketika itu abang tepis macam maksudnya terima seadanya ataupun ialah? Saya terima seadanya sebab Zainal Alamgade ni lah yang bagi tahu saya. Dia kata dia guide lah. Dia kata kau ni dah masuk bidang ni, kau kena faham selepas ni kau akan terima macam-macam benda. Benda ni lah, kau jangan, kalau boleh jangan ambil personally lah, sebab yang penting kau kena fokus pada kerjaya, kepada kau punya strategi, macam mana kau nak improvekan diri sendiri dalam bidang ni, dan cuba menjadi seorang artis yang berkaliber. Jadi benda ni you macam
bila datang benda negatif tu, you cuba tepiskan je lah, macam nak buat macam mana kan. Kalau kita nak bagi lalu. Bagi lalu. Dan selepas beberapa tahun, especially dengan social media, kalau orang bagi komen-komen yang apa kita post, orang komen-komen apa semua, yang paling penting saya dapat belajar daripada kawan-kawan sekeliling saya yang jauh lebih berpengalaman dan dah lagi lama daripada saya dalam bidang ni. Mereka bagi advice kat saya. Dia cakap, bang, ataupun bang, sebab masa tu saya lebih tua daripada ramai rakan-rakan saya yang kerja masa tu. Sebab dia orang lebih berpengalaman. Ni budak-budak yang dah start berlakon daripada umur muda. Belasan tahun. Ya. Jadi mereka lah yang walaupun muda. Sebab tu saya respect orang muda. Saya respect rakan-rakan kerja saya yang lebih muda, walaupun lebih muda daripada saya, tapi mereka lebih berpengalaman. Jadi benda tu penting untuk saya. Sebab saya walaupun dah tua, tapi macam pengalaman saya tak cukup. Jadi kita tak boleh nak riak. Sebab kita banyak kita berkongsi kan. Kita berkongsi. Jadi mereka lah yang bagi advice pada saya, cakap, bang, cara terbaik untuk nak supaya benda ni tak akan merungsingkan, tak akan menyebabkan macam you rasa diri you terlalu kecil ke, komen-komen yang negatif ni you ignore saja. Jangan engage, jangan reply. sebab kalau kita engage, dia akan menjadi, sebab banyak makin panjang. Ramai netizen ni, kita kena faham, dia ni pun mungkin kekurangan kasih sayang, kekurangan perhatian. Jadi dia orang akan buat dia orang akan letak komen macam tu saja nak ambil perhatian. Jadi kalau kita reply, kalau kita engage, kita akan bagi dia apa yang dia nak, dan jangan. Sebab benda tu tak membina. Jadi kita ignore aje. Kan. Jadi sebelum ni saya banyak tengok ada setengah artis yang mungkin rasa emosi dah take over dan mereka menjawab. Jadi benda tu kalau boleh makin panjang. Jadi the trick is, ataupun the challenge is to macam don't let it affect you personally. Don't let it affect you emotionally, because benda tu akan mengganggu you nanti. So I dah belajar macam mana nak, kalau biarkan je lah, kita fokus. saya punya tujuan utama saya dalam bidang ni, focus on my work. Kita fokus on kita punya craft. Sebab kalau kita tak fokus, kita akan lari daripada jalan yang sebenar. So nasib baik saya ada mentor-mentor yang sangat-sangat baik. Saya pun tak faham kenapa mereka baik sangat dengan saya. Yang senior, walaupun senior, dan orang budak-budak muda sekali. Jadi saya sebenarnya saya beruntung sangat sebab saya banyak diasuh, banyak diajar, banyak di-guide oleh orang-orang yang baik, dan orang yang bukan calang-calang orang. Ni mereka yang sepatutnya riak dengan saya sebenarnya. Sepatutnya macam sombong dengan saya, sebab dia orang ada hak, dia orang macam dia orang dah sampai satu level yang tapi dia orang tak. Dia orang bagi saya penuh kasih sayang, penuh perhatian. Dia macam wow. Saya pun tak tahu apa yang saya buat dalam hidup saya untuk deserve benda yang baik macam ni. Sampai macam tu sekali. Abang, sorry kalau saya tanya kan. Kita tahu perjalanan sebagai anak seni bukan mudah. Dalam lagi-lagi dalam tempoh 20 tahun ini. Melalui fasa turun naik dan sebagainya. Pernah tidak melalui situasi yang abang rasa macam mungkin ini adalah pengakhiran dalam kerjaya, dan pada akhirnya nak kembali ke kampung halaman dan sebagainya. Ketika itu pernah tak abang? Pernah. Ada. Saya pernah melalui satu fasa kegelapan sikit. Daripada tahun 2005 sampai ke tahun 2015. Satu dekad tu macam buat saya rasa depressed. Saya tak nak sebut nama lah. Saya tak nak sebut kenapa secara detail. Tapi masa tu kita punya landscape filem kita pada masa tu macam tak membina. Kita macam selepas filem Sepi yang bagi saya bukan cinta. Nak cakap Sepi nanti bias pula sebab saya dalam Sepi. Tapi macam Kabir Bhatiar punya filem pada masa tu, dia macam filem yang baik. Tapi cuma mungkin masa tu kita punya audience belum cukup matang untuk appreciate. Sebab pada masa tu juga ada banyak production yang keluarkan filem-filem yang agak sampah, sebab filem-filem yang murah dan macam mereka gunakan konten-konten yang macam bagi saya tak membina. So kita macam walaupun ada setengah production, setengah filem yang macam nampak macam bagus, yang boleh dibawa ke hadapan, boleh menang award kat luar negara, tapi disebabkan filem-filem yang macam kurang baik ni, dia macam mencemar. Jadi benda tu buat saya macam dah lah, filem-filem yang tak baik ni tak pernah melamar saya.
Jadi mungkin kalau mereka panggil saya untuk bukannya tak pernah ada, tapi apa bajet yang dia offer kepada saya masa tu macam bajet yang menghina. Jadi macam kita rasa, sebab kita pun tahu kita bukannya, saya bukan artis yang dibanding tau. Awak boleh tanya production mana-mana yang pernah bekerja dengan saya boleh garanti. You boleh tanya dia orang, tanya producer ni, tanya director yang pernah bekerja dengan saya, tanya rakan kerja, artis yang pernah berlakon, yang pernah bekerja sama dengan saya boleh jamin yang reputasi saya bukanlah sebagai seorang pelakon yang dibanding. Saya serius tak dibanding. Saya akan terima apa offer yang saya rasa setimpal, berbaloi dan setimpal. Setimpal itu penting, sebab saya pun tak boleh nak janjikan yang terbaik dari saya, sebab kita pun bukannya hebat. Jadi macam, tapi kita tahulah value kita, kita tahulah harga kita. Sebab sebelum ni, macam baru-baru ni ada seorang pelakon tu, saya tak nak sebut siapa pelakon tu lah, dia merungut sikit, ada keluar media, dia kata dia tolak job yang macam offer dia 300 hari untuk berlakon. Untuk orang netizen kat luar sana, mereka tak faham bidang kita ni macam mana. 300 hari tu bunyi dia macam macam besar, kita boleh hidup lah. Masalahnya yang mereka tak faham ni, orang luar bidang ni, apa yang mereka tak faham, dalam 365 hari setahun tu, seorang pelakon tu mungkin akan bekerja 100 hari sahaja. Selebihnya 265 hari tu menunggu. Macam saya cakap tadi, dia lebih banyak menunggu sebenarnya. Jadi kalau kita terima job yang bayar kita 300 hari, dia tak cukup untuk menampung hari-hari yang kita tak bekerja, bulan-bulan yang tak bekerja. Jadi kita akan cuba charge, sebab bidang kita ni tak ada regulation, dan tak ada badan yang menjaga, yang menjamin kita punya kebajikan. Jadi terpulang pada kita sendiri untuk nak menguruskan. Jadi macam ramai yang tak sebab ada yang artis ni keluar dia punya artikel, dia kata dia tolak job 300, lepas tu kita baca lah komen netizen, dia ni demanding lah, 300 hari tu best kot. Tapi diorang tak faham, kau 300 hari tu bukan kau kerja setiap hari sepanjang setahun. Jadi kau kena charge untuk hari-hari yang kau tak akan dapat kerja nanti. Sebab kalau tak, kau akan mati. Jadi itulah sebab artis akan cuba minta harga yang setinggi yang boleh untuk mereka nak menampung hari yang tak bekerja nanti. Cover segala expenses. Yes, dan jangan lupa bidang kita ni kita bukan bekerja di bawah majikan. Kita bekerja bersendirian. Freelancer ni mana DPF dan segala bagai. So kita kena minta lebih untuk hari tua kita sebenarnya. Sebab bila kita dah tua, seperti mana yang kita tahu dalam bidang ni, seorang pelakon atau artis, bila kita makin tua, makin tak laku sebenarnya. Tak payah saya nak sebut, saya nak tunjukkan contoh lah. Ramai di luar sana yang makin tua makin tak laku. Contohnya macam saya. Terus terang saya cakap, masa saya awal dulu mungkin fresh face, macam orang tengah hot masa tu, sebab kita tengah muda. Dan kalau kita perasan filem-filem kita ni, kalau nak ambil hero-hero aja, hero-hero muda. Dari segi industri kita nak dibandingkan dengan, tak payah nak dibandingkan dengan Hollywood lah. Saya tak suka nak bandingkan dengan Hollywood. Hollywood tu terlalu jauh, terlalu besar. Kita cuba bandingkan dengan industri perfilman di Asia Tenggara. Contohnya Thailand. Contohnya Indonesia. Mereka jauh ke hadapan sebab mereka dah tahu mereka punya market sangat-sangat mature. Dan mereka tak perlu orang muda pun untuk nak jual cerita dia orang. Betul. Contohnya, saya guna contoh Indonesia punya Gadis Kretek. Dia gunakan pelakon yang veteran dan mereka dibayar dengan cukup untuk nak macam supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati, dan mereka all out. Jadi kita sini lebih mengutamakan hero-hero dan heroin muda. Jadi bila dah tua macam saya ni, watak yang di-offer kat saya sama ada bapak kepada hero, ataupun heroin, ataupun villain. Perasan tak? Dalam filem cerita kita, yang hero adalah yang lebih muda, yang villain yang lebih tua. Tapi tak apa, saya faham. Bila kita ada pemahaman tentang industri kita, dengan pemahaman tu kita lebih senang nak terima hakikatnya. So sedekat itu kurang job lah abang Apa dia? Yang ketika itu. Ya, ketika itu ada kurang job sebab saya bukan pilihan untuk filem-filem yang entah apa-apa tu. Nak cakap entah apa-apa, okeylah, saya tak nak judge mereka macam tu. Cuma sebab konten-konten pada masa tu banyak kepada filem-filem
perunsurkan masyarakat kampung. Dan saya selalu tak diberikan, saya tak pernah dapat watak kampung. Sebab orang ingat saya ni orang bandar yang mungkin disebabkan muka saya nampak macam T20. Sebenarnya tak, saya sebenarnya orang kampung. Jadi kalau saya jamin siapa-siapa producer atau director yang berani bagi saya watak kampung, saya boleh buat dengan begitu senang lah. Tak ada. So nak survive time tu abang 10 tahun tempoh. Okay, dalam 10 tahun tu kita survive. Saya selagi kita mampu, kita terpaksa berusaha. Masa tu saya buat banyak teater. Saya menggunakan masa yang kosong tu untuk buat teater dan sebagainya. Walaupun kita tahu teater tu tak membayar dengan lumayan lah. Adalah bayar tapi cukup untuk kita nak cover minyak je macam tu. Tapi at least kita ada dalam pada masa tu kita menggunakan, saya anggap pada masa tu disebabkan saya tak ada asas. Jadi saya anggap pada masa tu ini adalah peluang saya untuk untuk belajar, untuk pergi kursus. Tetapi daripada saya bayar untuk kursus tu, saya diberi satu gaji juga. Jadi macam benda tu bagi saya satu win yang kecil lah. Tapi at least it's a win. Saya terima dengan positif lah. Yeah. Tapi orang industri masih memberi layanan yang baik pada Tony Yusof sendiri. So far so good. Saya even reporter datang ke saya tak ada sekali pun reporter yang datang dengan niat yang nak menjatuhkan saya. Saya bernasib baik. Saya sangat bersyukur sebab tak pernah sekali pun reporter datang dengan saya. Walaupun kalau ada terdengar kontroversi, diorang akan datang kat saya. Betul kata ni. Dan saya akan cakap dengan secara jujur, cakap, guys, saya ni bukan alim. Saya ni bukan, ialah kita, saya ni banyak imperfections. Banyak kekurangan. Saya ni manusia yang berdosa. Banyak je dosa saya. Alah, siapa manusia yang tak berdosa? Betul. Betul tak? Jadi kita kena terima hakikat tu. There's no point I nak macam buat macam diri I perfect lah, tak ada hidup I memang baik. Baik. I tak boleh nak hipokrit macam tu. Jadi lebih baik saya berterus terang. Bila kita berterus terang, orang dah tak boleh ada modal nak cucuk kita. Betul. Jadi mungkin disebabkan tu reporter yang pernah interview saya pun mereka, disebabkan tu mereka, saya boleh rasa lah, bukan saya rasa shock sendiri, tapi saya boleh rasa mereka appreciate apa yang saya berikan kepada diorang. Jadi to me it's a win-win. Kalau kita respect orang akan respect kita balik. Itu prinsip saya. Jangan menganiaya orang dan jangan disrespect orang lah. Sebenarnya benda yang paling teruk yang kita boleh buat pada orang lain adalah disrespect. Sesama manusia kita kena sentiasa respect orang. Itu prinsip saya. Abang, untuk ketika ini kan pada usia 20 tahun dalam kerjaya lakonan, jikalah diberi peluang kan, apa yang mungkin abang nak tambah baik, abang cuba untuk bawa masuk dalam industri kita sebagai orang yang dah melihat perjalanan industri ini kan? Okay, sebab saya bukannya orang hebat sangat. Okay, I wish I was hebat, tapi sebenarnya tak hebat sangat. Masih lagi sedang terkial-kial dan belajar lagi. Sebab saya ada satu production saya sendiri juga. Tapi production kecil. Saya mulakan production tu pada tahun, timing dia sungguh salah pada masa tu. Saya tubuhkan production tu pada awal tahun 2020. Sebab saya tengah anticipate TV Sarawak nak launch. Tahun tu saya dapat insider information lah. Ada seorang kawan saya, dia cakap, okay bro, untuk pengetahuan you, nanti bulan 7 tahun ni kita akan launch TV Sarawak. Dan you sebagai orang Sarawak, cuba you ambil kesempatan ni untuk tubuhkan your production supaya you boleh buat konten-konten. Yes. So saya register dengan SSM masa tu, dengan duit yang tak seberapa banyak. Saya gunakan reserve saya yang ada yang tak seberapa banyak masa tu, sebab kita bersemangat nak kita macam nak ada chance nak jadi producer ni. Sebab sebagai pelakon kadang-kadang kita rasa tak cukup job, jadi apa kata kita produce pula. Kita produce, dan itu merupakan memberi kita peluang untuk produce benda yang kita rasa kita nak dan kita sendiri boleh berlakon dalam production kita berkarya. Berkarya.
Tetapi lockdown berlaku. Dan kita dah letak duit dalam macam, alamak, lockdown pula, job tengah tak ada, susah nak syuting. Tapi tak apa, itu cabaran yang berharga, sebab daripada situlah kita belajar betapa kentalnya diri kita sebenarnya. Tanpa tu kita tak akan tahu. Yelah. Betul tak? Abang, bila bercakap nama Tony Yusof kan, mungkin untuk generasi hari ini yang baru nak mengenali Tony Yusof, mungkin bila melihat sosok tubuhnya mungkin akan kata, okey, ni mesti dah ada anak berapa dan sebagainya kan. I tahu. Dan sebenarnya sehingga ke hari ini, sorry tau abang, saya tanya, sehingga ke hari ini masih memang belum berpunya Belum berpunya. Adakah itu sangat susah untuk mendekati seorang Tony Yusof itu? Bukan. Okey, saya, ataupun dia sangat memilih? Bukan. Daripada luaran, inilah masalahnya. Bila orang tak kenal kita, jangan buat assumption. You kena kenal orang tu. Sebab sebagai seorang personality, I jenis orang yang tak suka. Kalau perasan I tak suka, bukan I nak pandang rendah pada mereka yang suka nak share cerita personal mereka. Itu hak mereka. Dan Tony Yusof sangat tertutup kan, benda-benda privacy gitu. Sebab saya sebenarnya orang yang sangat private. Okay. Saya tak suka nak tunjukkan pada khalayak ramai yang saya tengah depressed ke, saya tengah melalui zaman kegelapan saya ke, saya tengah depressed gila babi. Orang tak pernah tahu. Tak pernah tahu. Saya sebab okey, contohnya macam semasa lockdown, semasa PKP tu, sebenarnya saya sangat-sangat depressed pada masa tu. Job tak ada. Dan ingat tak, masa tu bidang kita lah yang paling teruk. Paling awal kena tutup, block, dan paling lambat di start balik. Jadi bayangkan pada setahun setengah itu, wow, saya rasa sungguh-sungguh tak berperak. Benda yang paling teruk untuk seorang lelaki macam saya ni, saya tak banyak skill lain tau. Saya tak pandai masak. Jadi saya jealous tengok kawan-kawan saya yang tak ada job tapi diorang masih buat jual makanan melalui online. So at least ada benda yang boleh income untuk kelangsungan hidup mereka. Saya tak pandai masak. Jadi apa lagi skill yang saya boleh buat semasa ni? Jadi masa tu untuk nak distractkan diri saya daripada nak rasa depressed. Kadang-kadang benda depression ni kalau kita layan, kalau kita tak cukup kuat semangat, kalau kita melayan depression kita tu, dia akan jadi lagi teruk. Dia akan memakan diri kita sebenarnya. Sama buat apa? Apa dia? Buat apa? Masa itulah saya start melukis balik. Okay. Selepas 20 tahun saya tak melukis. Selepas saya graduate, daripada tahun 2000, let's say 2001, saya graduate kan. Itu last saya melukis tau. Masa tu saya kerja kan company architecture kan. Bila lockdown berlaku pada 2020, saya dah jam. Saya tak tahu macam mana nak release saya punya depression, saya punya rasa tak baik ni. Sebab saya rasa diri saya macam, dah lah skill tak banyak, skill saya berlakon je, macam apa lagi benda yang aku boleh menyumbang. Kita rasa diri kita sebagai seorang lelaki especially, bila kita rasa diri kita tak ada peranan, wow, itu adalah benda yang paling depressing untuk saya. Bila kita rasa kita tak boleh ada benda yang nak menyumbangkan kepada masyarakat, bagi saya itu benda yang sangat-sangat berat untuk saya. Jadi untuk mengatasi saya punya depresi saya masa tu, untuk nak distract diri saya, nak melupakan, saya menggunakan melukis. Saya start melukis balik untuk nak channel saya punya depression tu. Kita buat ni untuk nak distract supaya tak payah fikir pasal benda negatif. Jadi masa tu saya start. Jadi kalau perasan saya punya Twitter masa tu, masa tu saya aktif sikit dengan Twitter, sebab tak ada benda nak buat kan. Sebenarnya sebelum tu saya tak aktif pun, tapi masa lockdown tu saya aktif sikit. Dan masa tu saya gunakan Twitter sebagai cara saya nak tunjukkan saya punya hasil drawing saya. Setelah almost 20 years saya tak pegang pen untuk melukis. Dan saya ada buat satu akaun art saya, dan kalau boleh pergi IG, nama dia Art by Tony Yusof. Kat situ you boleh tengok karya saya yang dibuat selama PKP tu. Dan masa tu saja saya boleh macam duduk sebab sebelum tu saya tak pernah ada satu masa yang panjang yang tak ada apa lain, benda lain yang boleh buat. Saya boleh fokus. Jadi ini memberikan saya satu ruang ataupun satu peluang untuk saya
gunakan ataupun praktis exercise saya punya kreativiti melalui lukisan. Jadi benda tu membantu sebenarnya. Itu hikmah dia lah. Kita kena ambil benda-benda yang kecil-kecil ni sebagai hikmah, sebagai satu berkat. Walaupun pada masa tu dari segi kewangan saya almost nak saya bukan tipu saya almost bankrupt. Sebab reserve saya dah nak habis. Yelah. Sebab kita hidup dengan reserve je masa tu. Masa tu saya terpaksa ambil moratorium yang bank offer selama 6 bulan. Itu membantulah sebab saya tak payah nak bayar Kereta rumah. kereta nasib baik. Sebelum lockdown saya habis bayar kereta saya. Wow, nasib baik. Again, it's a blessing kan. Lah, Tuhan Maha berkuasa. Kan. Cuma saya masih perlu bayar rumah. Dan rumah bukannya murah. Setiap bulan kena bayar installment. Dan masa tu saya terpaksa ambil offer moratorium tu. Selama 6 bulan saya tak payah nak bayar lah. So daripada situ, itu satu cabaran. Tapi at least bila kita dah lepas benda tu, kita dah kita menambahkan harga diri kita pula. Kita tahu aku sebenarnya boleh melalui saat yang gelap macam ni. Dan so far saya masih hidup lagi. Boleh melaluinya. Sebenarnya manusia, kita sebenarnya ada kekuatan dalam diri kita yang kita tak akan sedar betapa kuatnya diri kita, sehingga kita diletak dalam satu situasi di mana kita terpaksa survival skill kita kick in dan kita menggunakan kekuatan yang selama ni kita tak tahu kita ada pun. Tapi abang, dalam arti kata lain, seorang Tony Yusof ini masih boleh untuk sendiri berdikari kan, walaupun ialah mungkin orang akan tanya kenapa ialah pada usia sekarang tidak ada pasangan, tidak mencari kan. Kembali kepada situ. Sebelum ni ada saja girlfriend. Ada saja girlfriend apa semua, tapi malangnya banyak sebab. Antaranya kewangan, kestabilan tu tak ada pada masa tu. Jadi kita nak kahwin pun agak-agak lah. Takut kalau dengan duit yang tak seberapa ada tu, kalau takkan demi nak mengejar, nak cari anak, nak cari seorang bini, tapi kita tak cukup mampu untuk nak beri nafkah, tak cukup mampu nak sara, nak memberikan kehidupan yang terbaik kepada anak kita. Itu yang buat saya rasa takut dan rasa tak confident. Itu pertama. Kedua, saya punya ibu tunggal. Dan ibu saya makin berumur, tapi masih sihat. Ibu saya tahun ni dia 77 tahun. Dan dia hidup seorang diri di kampung di Sarawak sekarang ni. Walaupun hidup seorang diri, tapi ibu saya ni jenis yang independen. Sebab dah lama kot jadi ibu tunggal. Cuma yang baiknya, yang dapat buat keadaan tu tak cukup teruk, adik-beradik dia semua duduk di sekeliling dia dekat kampung, so berdekatan lah. Dan masalahnya, ibu saya tak nak datang KL duduk dengan saya. Sebab orang tua dia dekat kampung, dia berkebun. Kebun tu belakang rumah dia je. Jadi itu dia punya life. Terapi dia itu kan? Itu dia punya terapi. Dan saya tak boleh paksa nak tarik terapi tu daripada dia. Sebab benda tu lah yang buat dia happy. Jadi tugas saya sebagai seorang anak yang nak menyumbang kepada ibu saya yang telah lama berjasa dan bertungkus lumus dan berkorban segalanya untuk membesarkan saya. Cara saya untuk nak memberi balik adalah untuk cuba menjaga dia dengan sebaik mungkin. Saya akan cuba balik Sarawak. Excuse me. Saya akan cuba balik Sarawak sekerap yang mungkin. Ada bajet saja, ada ruang saja. Saya akan cuba balik setidak-tidaknya sekali setiap 2 bulan. Tu nak menjenguk-jenguk, Sebab saya selalu je nak suruh ibu datang sini, tapi dia tak nak. Sebab dia kata adalah macam-macam alasan dia. Mak boleh tak datang sini bulan-bulan sikit-sikit? Tak boleh, aku punya jagung ni nak apa, dah nak kena tuai apa semua. Ada je lah dia punya. Tapi sebenarnya dia nak elak nak datang sini je, kan. Jadi kita faham. Jadi kita cuba sedaya upaya untuk balik sekerap yang mungkin lah untuk nak jenguk-jenguk dia. Jadi jadi poin saya, disebabkan saya terpaksa fokus pada ibu tunggal saya, seorang ibu yang sangat baik. Ibu saya lah bagi saya seorang parent yang tak pernah, dia bukan parent mainstream kita yang kan banyak parents kita akan selalu bukan paksa lah, macam beri tekanan untuk kita nak kahwin. Bila mak saya tidak.
Sebab mungkin disebabkan dia sendiri ibu tunggal, dia faham betapa payahnya kalau kita nak bina keluarga sendiri. Jadi dia tak pernah paksa saya, dia tak pernah beri tekanan. Dia kata, your life is your life. You pilih sendiri. I tak boleh nak paksa you. Sebab kalau you rasa you cukup kuat, you cukup stabil untuk kahwin, kahwin lah. Of course, ibu mana tak suka nak ada cucu. Betul. Tapi dia pun, dia faham situasi kita dan dia berkorban lah tanpa ada cucu tu. Tapi dia anggap saya ramai je anak-anak saudara daripada cousin saya, dan dia anggap anak-anak saudara ni sebagai cucu dia. Okay. Jadi itulah yang boleh mengisi ruang kosong itu. Tapi disebabkan itulah saya susah nak mencari pasangan hidup sekarang ni, sebab secara realistik saya nak bagi fokus kepada ibu saya. Let's say saya nak cari girlfriend ataupun nak cari pasangan hidup, kalau saya cari perempuan lain, kita nak agihkan fokus kita tu susah. Okay. Bila dia berkahwin, of course dengan isteri pula. Itulah masalahnya. Okay, memanglah seorang perempuan ni kalau dia nak tackle kita ataupun pada awalnya sebelum kita kahwin, dia kan boleh terima seadanya. Tapi bila dah kahwin, lain cerita dia. Sebab saya banyak belajar daripada pengalaman kawan-kawan saya. Jadi bila dah dengar macam-macam cerita ngeri ni, okay, lebih tenang. So adakah itu mungkin menjadi faktor juga abang? Ya, memang. Jadi benda tu buat saya macam rasa wow, okey, makin seram. Makin banyak cerita yang saya dengar daripada kawan-kawan sekeliling saya, makin seram, makin saya takut nak kahwin. Okay. Tapi never say never. Benda ni kita tak tahu. Mungkin Tuhan akan bagi kita satu peluang kemudian untuk cakap, okay, ni time kau untuk kahwin, kau dah ada duit, apa lagi alasan kau untuk nak kahwin? Sebab mak kau pun dah boleh terima seorang wanita yang baik pada dia, dan dia, so we never know. Tapi saya sentiasa terbuka untuk peluang-peluang yang boleh datang. Tapi buat masa ni saya tak mengejar benda tu lah. Tapi sejujurnya, nak mendekati Tony Yusof ni mudah ke susah? Okay, sebelum ni korang mendekati saya, susah ke tak? Itu dalam soal kerja mungkin mudah, tak ada masalah. Tapi dalam soal hati, tak susah. Sebab saya ni senang nak suka orang. Itu masalah saya. Tapi saya terpaksa kontrol. Sebab saya akan cuba imbangkan macam, aku suka tu awet ni, macam kena pula, tapi macam terfikir pula bila nak start hubungan baru ni, aku nak shift fokus kepada mak aku pula ni. Sebab mak kita dah pada umur yang dia anytime je boleh apa-apa berlaku. Yelah. Jadi saya kena macam, itu yang buat lebih pada dia. Saya kena ready anytime. Abang paling lama bercinta bila? Paling lama bercinta tu berapa lama, dan juga kali terakhir bercinta bila? 9 tahun paling lama. Dan itu adalah my last relationship. Dan saya baru break up dengan dia dalam setahun lebih sikit. Tahun lepas, tak lama selepas saya punya birthday, April, dan dia telah beri saya birthday present di mana dia bawa saya travel pergi Vietnam. Dan actually relationship kita orang sangat-sangat baik. Dia sangat-sangat baik dengan saya, walaupun dia lebih berumur. Dia beza umur kita orang 10 tahun. So dia 54. Dia 57. I 47, dia 57. Yelah, okay. Tapi dia sebenarnya orang-orang yang sangat memahami. Dan sampai sekarang walaupun kita orang dah break up, sebab kita orang break up pun sebab masing-masing ada masalah. Saya ada masalah saya, dia ada masalah dia. Dia kata macam kita tak mampu nak memberi kebahagiaan pada, saya tak mampu nak beri cukup kebahagiaan pada dia, dan dia pun sama, vice versa. Jadi kita orang terpaksa ambil keputusan, okay lah, let's kita break up secara baik. Dan sampai sekarang kita berkawan baik. In fact, saya berkawan sebab saya kenal, sebab dia janda. Saya start bersama dengan dia. Saya start kawan dengan dia umur anak dia 18 tahun. Dan sekarang ni anak dia dah 28 tahun. Dia ada 2 orang anak. Sampai sekarang saya anggap anak dia sebagai macam anak saya sendiri juga. Sampai sekarang kita orang close. Termasuk dia punya cucu. Sebab anak dia kahwin. Dia anak dia kahwin semasa lockdown tu. Terkahwin. Jadi yalah, dia orang kahwin dan ada cucu. Dan sampai sekarang cucu tu macam cucu saya juga, sebab kita dah kenal daripada baby, daripada dilahirkan kan. In fact, saya kalau pergi jumpa mereka, saya
boleh dikatakan setiap bulan saya akan jumpa dia orang untuk makan-makan, dan dia akan invite, kita orang ada makan-makan. Sebab saya bukan saja close dengan keluarga dia, as in like dia punya anak-anak dia, tapi saya juga close dengan family, dengan ibu, mak bapak dia. Dan mereka terima saya seadanya, sebab mereka ni datang daripada boleh dikatakan daripada golongan T20. Dan saya terharu sebab mereka boleh terima saya seadanya tanpa mengharap apa-apa. Cuma saya saja rasa diri saya terlalu kecil. Kan. Tapi 9 tahun tu lama abang 9 tahun lama, dan saya tak 9 tahun tu tak disia-siakan, sebab sampai sekarang kita orang masih berkawan baik. Bukan saja tu, tapi saya anggap dia sebagai salah seorang saya punya best friend. Selama ni saya anggap best friend saya sebenarnya best friend yang saya dah lebih 20 tahun berkenalan. Itu adalah best friend, kecuali dia adalah pengecualian, sebab walaupun 9 tahun saja, tapi sebab kita orang sangat-sangat dekat dalam masa 9 tahun tu, sampai sekarang saya boleh anggap dia sebagai salah seorang best friend saya. Dan saya berharap dia anggap saya macam tu juga. Betul. Dan kita berharap mungkin satu hari nanti akan adalah pengganti dia, kan? Kan harap, tapi saya sebenarnya saya bukan lonely. Sebab dengan ada orang macam dia, tak pernah lonely lah. Dengan walaupun dia ex-girlfriend, tapi dia masih berkawan, masih. Jadi macam contohnya kalau saya ada masalah peribadi dan saya perlukan orang untuk nak bercerita, saya boleh anytime call dia. Dan kita ada relationship yang macam tu, dan bagi saya relationship macam tu sangat-sangat murni. Dan saya tak akan take for granted relationship macam tu. Dan selain daripada dia, saya macam saya cakap, kawan-kawan saya yang best friend saya selama lebih 20 tahun ni, mereka adalah kawan-kawan saya sejati yang ada bersama. Dan sumpah, kalau saya ada masalah yang perlu diselesaikan pada masa tu, saya perlu pertolongan diorang, saya boleh call diorang sekarang ni juga, dan diorang akan dump everything dan cuba tolong saya. Dan betul lah orang kata abang, tidak bermaksud kita tak ada pasangan kita tak boleh bahagia, kan? Betul. Itu saya, sebab saya sendiri tengah mengalaminya. Walaupun saya single, tapi saya tak lonely. Sumpah saya tak lonely. Sebab satu lagi, itu kawan. Betul. Lepas tu saya bernasib baik sebab saya ada family yang sangat-sangat baik. Bukan saja family mak dengan saya, ada seorang adik, tapi saya, ibu tunggal saya sebenarnya saya seorang saja anak kandung, ibu tunggal saya, anak tunggal, yang adik saya adalah seorang anak angkat. Tapi dia bukan, kasih sayang ibu saya terhadap anak angkat dia tu tak ada beza dengan anak kandung dia. Kadang-kadang saya rasa anak angkat dia lebih anak daripada anak sendiri. Tapi kita orang duduk bersama kat KL. Dia duduk dengan saya. Walaupun itu rumah saya, tapi dia dengan wife dia dah baru kahwin 5 tahun lepas. 6 tahun lepas, 2018. So sebelum tu, selepas dia kahwin, mungkin dia rasa segan sikit. Dia kata, manakah kita dah kahwin sekarang ni, dah jadi laki bini, you rasa selesa tak kalau takut you tak rasa selesa kita orang duduk dengan you. Kita orang nak you nak tak kita orang cari rumah kita orang. Buat apa, sayang je, merugikan. Setakat ni kalau korang masih happy duduk dengan satu rumah dengan saya, macam okey je duduk dengan aku, supaya korang boleh save, tak payah nak bayar rumah kau sendiri. Cuma kalau you betul-betul nak rasa tak segan, nak rasa ada menyumbang sikit, sebab aku yang bayar bulanan rumah tu, apa kata korang bayar bil api air, so to me it's fair lah. Korang ada sumbangan korang, aku ada sumbangan aku, dan to me it's satu kerjasama ataupun hubungan simbiotik yang bagus. So far so good. Sebenarnya walaupun dalam kehidupan saya sekarang ni banyak aja kekurangan dari segi kewangan, dari segi itu ini, saya tak kaya, tapi kita tak perlu jadi seorang kaya untuk jadi seorang yang bahagia. Betul. Kan? Yang penting bagi saya adalah relationship. Betul. Sebenarnya relationship kita di antara kawan kita dan family kita adalah benda yang, faktor yang bagi saya paling utama untuk menjaminkan kebahagiaan dalam hidup kita sebenarnya. Bukan, duit tu membantu, tapi duit sahaja tidak akan menolong. Duit tidak boleh duit tidak boleh beli kebahagiaan. Betul. Kalau kebahagiaan tu hilang, saya rasa kita tak akan ada satu rasa, satu kehidupan yang cukup baik untuk dilalui sebenarnya. Bagi saya, benda yang paling penting dalam hidup saya adalah relationship kita. Bukan saja relationship dari segi
bukan romantic relationship, tapi relationship kita bersama kawan dan bersama, paling penting family sebenarnya. Betul. Dan saya bernasib baik sebab saya rasa saya bukan saja close dengan family saya sendiri, tapi saya sangat-sangat close dengan cousin-cousin saya. Saya ramai cousin daripada sebelah mak saja, 30 lebih orang. Dan kebanyakannya cousin perempuan. Dan family saya, family mak saya, 70%, 75% wanita. Tapi benda tu bagus sebab saya dengan cousin-cousin lelaki saya yang lain, kita orang dibesarkan di sekeliling wanita. Kita orang, benda tu mengajar kita lebih memahami wanita. You know, so macam benda yang baik. Kan? Dan disebabkan saya tak ada adik, kakak ataupun adik perempuan, cousin-cousin saya inilah yang menggantikan mereka. Ya, betul. Hubungan itu. Ya. Sampai sekarang saya sangat-sangat close dengan cousin saya. In fact, saya punya anak-anak saudara, setiap kali saya balik kampung ataupun bila mereka datang sini, saya akan bawa dia jalan-jalan. Dan saya sangat, anak-anak saudara saya sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus lah. Mungkin saya bias, tapi mereka sebenarnya sangat-sangat, walaupun budak, tapi dia ni macam cepat mature tau. Ada seorang cousin, contohnya seorang cousin saya ni, bukan cousin pula, anak saudara saya ni, umur dia baru 10-11 tahun, tapi dia sangat mature. Dia boleh memahami macam-macam benda yang dia macam dia lebih matang daripada umur dia. Usia dia. Daripada usia dia. Dan yelah, saya kira daripada awal tadi sampai sekarang kan dah nak hampir sejam kita kan abang. Sorry saya telah tak apa. Terlalu banyak cakap ke? Okey. Banyak sebenarnya perkara-perkara yang orang tidak tahu kan mengenai Tony Yusof, terutama dalam bagaimana dia cuba mencipta satu lingkungan kehidupan yang saya kira perlu dicontohi oleh ramai orang kan. Yalah, macam abang kata tadi, tidak semestinya kita perlu ada hubungan yang serius kepada seseorang untuk kita mencari kebahagiaan kita kan. Dan berarti kata lain tadi, kesempurnaan itu bukan daripada orang lain, tetapi daripada diri kita juga sendiri. Betul. Itu atas usaha kita sendiri. Betul. Yeah. Sebab dunia, kehidupan ni banyak malapetaka sebenarnya. Betul tak? Kan kita contohnya macam, kalau kita nak bandingkan, kalau kita setiap kali saya rasa diri saya macam, teruknya diri aku, kenapa I'm so unlucky. Tapi saya fikir balik, banyak lagi benda yang berlaku kat luar negara. Contohnya orang Palestin. Betul. Dia ni kesian tu. Seteruk mana hidup kita, teruk lagi diorang. Lagi lebih teruk. Ya, jadi kita kena hargai dan kita kena tolong sebanyak mana yang boleh, as long as kita mampu untuk menolong, beri sumbangan dan sebagainya, dan menolong mereka di sekeliling. Kita nak kata saya nak tolong orang Palestin tu mungkin tak mampu lah, sebab mereka jauh sangat dan saya tak cukup duit untuk nak bagi sumbangan yang begitu banyak. Saya akan mulakan daripada orang terdekat dengan saya, contohnya keluarga. Saya ada saja cousin yang miskin. Saya akan bagi mereka mungkin baju-baju lama saya untuk nak kita mulakan daripada rumah kita sendiri. Betul. Jangan yang mampu nak tolong orang luar tu bagus. Yes, bagus. Tapi kalau kita tak mampu, kita mulakan dengan orang yang terdekat dengan kita dulu. Itu prinsip saya. Yalah. Kalau kita tak mampu nak menolong orang terdekat pada kita, macam mana kita nak mampu tolong yang keluar? Bagi saya, kita patut utamakan mereka yang terdekat pada kita dulu. Betul. Unless, bagi saya ada saja yang nak tunjukkan dia tolong orang luar sebab untuk konten, untuk nak tunjuk yang diri dia baik sangat. Itu terpulang pada mereka, itu cara diorang. Tapi cara saya lain. Cara saya tak memberitahu orang pun yang saya menolong itu ini, sebab itu bagi saya benda yang personal. Dan macam kita cakap tadi, saya sebenarnya orang yang menghargai privasi saya. Saya seorang yang agak private, dan saya itu yang buat saya, itu satu konflik dalam hidup saya. Sebab sebagai seorang pelakon, susah gila kita nak maintain hidup yang private. Kan? Yalah. Itu antara benda yang antara benda yang kita terpaksa terima. Sebab kalau kita tak terima benda ni, susah kita nak menjalankan hidup kita sebagai seorang pelakon. Yalah. Macam pelakon ni, saya sebenarnya
tak suka nak famous sangat. Saya suka nak berlakon. Tapi kalau kita nak dapat job yang banyak tu kena jadi famous. Itulah dia. Jadi macam okeylah, kita buat apa yang patutlah. Lalui saja. Lalui saja. Dan yelah, kita percaya apa sahaja yang dilakukan, tentu saja abang sendiri ada. Mungkin boleh sila. Macam yang cakap tadi, kita tak perlu bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita sendiri. Mungkin saya banyak belajar daripada ibu saya. Sebab ibu saya ibu tunggal, dan walaupun dia ibu tunggal, dia mampu berkorban apa sahaja untuk nak, bukan saja anak kandung dia, tapi dia pergi angkat pula seorang anak, walaupun dia tahu dia tu bukannya kaya, dia miskin. Awak tahu tak, ibu saya kerja dulu selama 30 tahun dekat Hospital Umum Sarawak. Bukan sebagai nurse tau, sebagai seorang cleaner. Saya tengok, masa tu saya tengah untuk saya punya loan masa kat UM dulu, saya terpaksa minta dia punya slip gaji. Slip gaji last dia. Last slip gaji RM998. Dengan gaji yang tak sampai 1,000, macam manalah dia besarkan anak yang tak berguna. Dengan berguna. Saya harap saya berguna lah, tapi kita selalu rasa diri kita macam tak cukup. Sampai sekarang saya rasa saya tak cukup membayar balik apa yang dia pernah buat untuk saya sebelum ni. InsyaAllah ada. I hope so. Yes, kan? God willing. Akan ada kan. Sebab kita tahu setiap perjalanan kita ni ada perjalanan ni dah diatur kan. Akan ada masa-masanya. Harap-harap macam itulah. Kan. So far ada tipulah saya kalau saya cakap dalam 20 tahun ni tak ada best moment. Banyak sangat memory yang terlalu baik. Yang tak baik pun ada juga, tapi kita ambil benda tu sebagai pengajaran. Betul. Simpan. Bukan lagi untuk orang kata diingat-ingatkan kan. Tak apa, orang nak ingat tu hak mereka. Benda tu kita tak boleh nak kawal. Yelah. Mereka nak ingatkan, tak apalah, mereka ingatkan. Jadi kita terima seadanya, dan kita gunakan benda yang buruk. Kadang-kadang benda yang buruk tu boleh digunakan untuk benda yang baik. Pandai-pandai kita lah untuk nak mencari. Itulah cabaran hidup kita. Kan. Dan kita harap semoga semuanya akan berjalan dengan lebih baik lagi kan, untuk Tony Yusof sendiri dalam kerjayanya, dalam dia punya diri sendiri juga kan. Mana tahu nanti. Mana tahu. Ya, betul kan. Kan. Dan semoga terus sukses juga. Thank you so much. Dengan karya-karya yang sentiasa orang nanti. Saya terima doa daripada, sebab saya ramai je kawan-kawan yang nak okey ke kalau doakan itu dia. Please, betul. Doa itu adalah satu benda yang bagi saya sangat-sangat berharga. Kan? Kalau orang nak doakan kita, maknanya mereka care about us. Betul tak? Dan daripada raut wajah pun kita dah boleh tengok dah definisi seorang bahagia. So beginilah. Okey abang, terima kasih banyak bersama dengan kami di Confession Bilik Gelap atas semua perkongsian dia. Semoga banyak iktibar dan juga orang di luar sana yang mendengar dan menonton kita ini akan ada cerita-cerita daripada Tony Yusof ini akan dijadikan sebagai, orang kata, bukan sahaja sebagai panduan mereka, tapi juga mungkin satu yang menjadi inspirasi buat mereka yang mungkin melalui situasi yang sama kan. Kita harap. Thank you. Kita jumpa lagi abang. Terima kasih so much. Thank you dalam so much. Confession Bilik Gelap. Thank you.